Ha? Boleh. Nak tinggi lagi bagus. Boleh. Oh, boleh. Baru nampak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Al-Fadhil dan Imam Masjid dan seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan yang saya hormati para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun dalam keadaan yang ujian yang berbagai ini dapat melapangkan masa untuk mengisi program yang telah diaturkan oleh pihak masjid sempena dengan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yang kebetulan hari ini dah 13 hari bulan. Maknanya Maulidi Rasul tu kalau kira mula tarikh tu kemarinlah 12 hari bulan dan hari ini 13 hari bulan. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan, terima kasih kerana saya dihubungi oleh sahabat kita Cik Hamdan ni untuk mengisi jemputan sempena Maulidi Rasul yang telah diaturkan oleh pihak masjid pada malam ni. Sebenarnya masjid ni walaupun kerak juga duk lalu, tapi jarang duk berhenti lah, orang kata jarang duk berhenti. Saya ingat 2-3 tahun dulu pun ada sekali mari program sini. Dan Alhamdulillah saya ucap tahniah lah kepada pihak imam dan juga jawatan kuasa masjid, kerana kita tengok jadual majlis ilmu tu hampir dikatakan tiap-tiap malam lah yang diadakan di masjid ni. Jadi itulah tuan-tuan, walaupun suasana yang kita hadapi ni bukan di tempat kita saja tapi di seluruh dunia, yang pada satu ketika dulu kita boleh jadi ada yang tergalik, terleka, terlupa tentang ketentuan dan qada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatasi daripada apa yang kita mampu rancang, mampu usaha, mampu ikhtiar. Ini kalau kita ingat baliklah tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan, kalau saya sendiri ni pada beberapa tahun yang lalu terlibat dengan kempen panggil kempen kempen wawasan 2020. Kalau teringat balik tu, buka balik tu wawasan 2020. Apa tu? Penjuru hulu kampung mana pun duk cakap wawasan 2020 negara maju. Tak terbayang langsung Covid nak mari ni. Duk peleceh habis rang, saya dah ni semang jelah. Duk peleceh habis rang dah. Apalah orang pakai purdah, orang pakai duk kono tambah hari Mekah duk kata payah. Lah ni orang Mekah pakai purdah, hak perempuannya kita balik mari sini hak lelaki baru pakai tak. Baru padang muka. Jadi inilah saya sebut ni tuan-tuan, bukanlah kata kita nak bersembang bab nak peruduh orang, tapi nak menceritakan bahawa rukun iman tu percaya kepada qada dan qadar tu, kita tengok benar-benar ni baru kita dapat hayati sungguh-sungguh, rasa sungguh-sungguh. Kita boleh merancang 2020 negara maju melenggak tak kira, lupa masjid, lupa surah, lupa sembahyang, duk hambat 2020. Siapa panggil 2020 pun waktu tu marah tu. Nak 2020 walahat tu lah ya. 2020 dengan 2020 benda tu lah. Rupa-rupanya ni lagi orang kata lagi 2 bulan habis. Maju apa? Orang jual goreng pisang kat tepi jalan pun tak ada orang nak beli, maju. Maknanya pekan hari pun banyak katuk lah ni. Kedai-kedai pun banyak, antaranya semua merintih.
hak kaya cara kaya, hak meniaga besar cara meniaga besar, hak meniaga kecil lagi lah. Semua bercakap bermasalah kemerosotan ekonomi, dan dijangka ahli-ahli ekonomi memperkatakan bahawa mungkin akan mengambil masa 2-3 tahun lagi lah bahawa ekonomi ini akan pulih balik sepenuhnya. Ini tuan-tuan, alhamdulillah lah, apa keadaan sekalipun tuan-tuan, kita tak lupa tentang hakikat qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadi salah satu daripada rukun iman kita bersama. Insya-Allah dengan keadaan kesedaran inilah maka kita, orang kata, rebah bangun, pagi petang siang malam, maju mundur, orang kata, kita tetap bersama-sama dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran kita malam ni, walaupun boleh jadi ada di kalangan kita yang nak hadir ataupun biasa duk hadir, tapi oleh kerana boleh hadir dia tak berapa sihat malam ni dan tak punya kelapangan, maka dia tak dapat nak bersama dengan kita. Apa-apa tuan-tuan, dengan kesempatan masa yang terhad ni, norma baru ni, masa tak boleh lama. Hak dulu ni kalau ceramah maulud, saya duk ingat di sini dia biasa saya dekat 2 jam. Dekat 2 jam. Jadi malam ni kita ikut norma baru ni. Saya duk sembang dengan imam kita tadi ni. Kuat-kuat 8.30 lah. Kan 8.30 ni 5 minit pergi pukul 8 baru duk, orang kata baru duk nak mula mukadimah. Apapun tuan-tuan, panjang ke pendek ke, atau kita sempat bincang benda yang banyak atau benda yang sikit, yang penting kehadiran kita semua ni, termasuklah saya sendiri pun, dapat meletakkan kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita nak dengan kehadiran kita di masjid, kita niat i'tikaf dan kita mengimarahkan majlis ilmu ini, kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ni. Lebih-lebih lagi dalam suasana yang ada sekarang ini, orang dah berani mencaci Nabi dan Rasul sebegitu rupa seperti mana tuan-tuan maklum. Tambah di Malaysia ni lagi dahsyat. Agung pun depa saman. Takak mung penceramah ustaz kodoh-kodoh kata imam kat masjid biasa ni orang saman tak pelik. Ni dah orang submit dah untuk saman duli tuanku yang di Pertuan Agong, yang orang kata tunggak kepada Kesultanan Melayu, pemerintahan yang orang kata yang menerajui perlembagaan negara tu, ada orang submit. Kalau tak silap saya baru baca, orang dah bawa untuk nak meletakkan bahawa apakah bercanggah tak bercanggah dengan perlembagaan apabila Perdana Menteri mencadangkan untuk darurat, isytihar darurat, tapi tuanku mengambil langkah untuk tangguh, tidak lagi mengisytiharkan darurat setakat ini untuk sempena Covid ke, sempena dengan kedudukan politik ke. Keputusan agung tu orang, Allahu Akbar tuan-tuan, ialah bukan masalah apa dak kita bincang ni kepada hak yang peringkat veteran yang beromo-beromo ni, lebih lagi hak tua-tua pada saya ni. Tuan-tuan, kita kena ingat, bukan kata kita nak ta'assub. Kedaulatan Islam di sebelah negara timur macam ni Tuhan beri kepada kita orang Melayu, bukan kita nak duduk, bukan kata kita nak duduk dabik dadah, bukan bermaknanya. Kedaulatan Islam di sebelah Timur Tengah Tuhan beri ke arah tanggungjawab. Apabila sebut kedaulatan tu, makna kita kena hayati dari segi tanggungjawab, bukan dari sudut riak takabur tak. Kita kena pikul ni, mau tidak dok buat maulid Rasul, buat apa kalau berasa tak mau nak tak mau bertanggungjawab dengan tanggungjawab risalah Islam yang dibawa oleh Nabi. Ni tuan-tuan. Jadi kok sebelah kita ni negara Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada tanggungjawab kita orang Melayu ni, duk relai lepas satu lepas satu. Ini kalau baca sejarah daripada Ketuanan Melayu Melaka dulu pun tuan-tuan,
hanyut dah kita, tak nampak dah tuan-tuan. Lepas tu pula hilang Singapura, lenyap dengan Melayu, lenyap dengan segalanya. Tanggungjawab kita tu di Singapura. Lepas tu empire yang agak besar kepada Melayu Islam ni Tuhan beri tanggungjawab ialah dia apa tu, orang panggil apa lah ni, dia panggil Kampuchea lah. Di Cambodia ni runtuh hak tu, tinggal kampung Cham lah ni, perkampungan Cham. Cham ni perkampungan orang-orang yang keturunan Melayu serupa kita ni, walaupun mungkin bercakap tak apa serupa sikit, tapi keturunan Melayu yang mendaulatkan kedaulatan dan keagungan Islam pada satu ketika dulu. Lepas tu mari ke petani, 5 wilayah petani ni tuan-tuan hadirin ni semua tahu belakang hak saya nak sebut ni, cuma nak peringat balik lah. Takkanlah kita ni nak duk galik sampai kepada peringkat Allah beri kedaulatan Melayu, Malaysia dengan bertunggakkan kepada kedaulatan duli tuanku raja-raja Melayu ni pun kita nak turut bersama dengan musuh, nak putus juga. Kalau lagu mana Mukadimah Malani, apa Malani lagu tu tak tahu. Tuan-tuan, ni sebut ni tuan-tuan, terutama sekali saya tuju khas kepada generasi yang akan mengambil alih tempat kita, generasi muda ni. Mereka kena sedar, jangan duk hanyut dalam keadaan politik yang mengarut setengah pada setengah. Duk hari-hari duk kerja, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi Perdana Menteri. Buat apa nak berkhidmat kepada masyarakat negara di atas nilai Islam mesti jadi Perdana Menteri ya? Ni hak duk ada ni tak jadi Perdana Menteri, tak ada khidmat apa kepada Islam lah. Allah Akbar. Kok orang lain terasa tu? Ni benda ni kita tak boleh ikut hanyut dengan orang yang hanyut. Saya tak tahulah kalau di Mubapulah ni, kalau kok kampung saya kok Bali tu, orang tua-tua dulu duk ayat dah, duk cerita dah. Orang Sasa ni kamu jangan duk ikut. Kalau kamu ikut orang Sasa gila habis kamu. Dia jadi lagu tu. Minta maaf lah tuan-tuan. Ni kita duk ada ni. Jadi kita nak Maulidir Rasul ni, yang penting ialah kita nak menghayati tanggungjawab ni. Kalau Perancis, macam tuan-tuan duk baca dah di Perancis, seorang guru yang membawa karikata menghuduh Nabi Muhammad SAW ni, bangun beliau umur 18 tahun ya, daripada daripada Chechnya ni sendiri, Kosovo, dia sendiri dia bangun, dia pancung kepala guru tu sendiri. Pasal kesnya hina Nabi ya, hina Nabi Muhammad SAW. Tapi jenis kerajaan bukan kerajaan Islam, Perdana Menteri Perancis mengambil kesempatan untuk beri sokongan kepada pihak guru yang mencaci Nabi itu tadi, mencaci Rasulullah SAW. Maka hak budak beliau umur 18 tahun ni tadi dihukum dengan 9 dah tembak lah, makna mati pula. Ni tuan-tuan, atas langkah inilah maka inisiatif diambil oleh kerajaan Pakistan. Ni kerajaan Pakistan ni, yang orang nak kata Pakistan tu susah lah negara, susah rakyat banyak, ekonomi rendah. Tapi Pakistan di atas sikap jahat Perancis ni tadi, maknanya tidak menghormati Nabi dan Rasul yang menjadi Nabi, yang menjadi orang kata pegangan orang Islam ni, sebagaimana pegangan orang lain, orang Islam tak caci pun hak dia, tapi dia mencaci Nabi dan Rasul pegangan orang Islam. Maka Pakistan telah memutuskan perjanjian 1.5 bilion US dollar dalam bab pelaburan pertahanan dengan Perancis. Tu Pakistan. Tu dah 1.5 US dollar ni berapa dekat 7-8 bilion ringgit. Potong tak apa, buang automatically, batalkan. Tu dia sanggup, Pakistan sanggup pasal apa? Mempertahankan maruah umat Islam kerana tak mau bekerjasama dengan orang yang mencaci Nabi. Tu sikap Pakistan. Dan yang nampak berani bersuara sekarang ni pun tentang kebenaran mempertahankan kemurnian Islam ni ialah Presiden Turki saja lagi. Erdogan ni bangun, dia mempertahankan kesucian Islam, tidak ada ruang untuk memberi celah kepada
Islam ni dinodai oleh musuh-musuh Islam. Hak lain nak sembang mana tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah maklum lah. Tara negara Arab tengok Al-Quran dia pun tak payah duk buka terjemah, dia baca dia faham tu. Tapi berapa buah negara Arab lah ni yang bersama dengan Israel. Ratus ribu umat Islam Palestin telah dibunuh sebegitu mudah oleh Zionis Israel. Tiba-tiba akhir sudah Mesir lah ni pun tak marah dah kepada Israel. Saya guna bahasa tak marah lah, senang. Tak marah dah kepada Israel. Emirat Arab Bersatu pun tak marah dah kepada Israel. Bahrain pun tak marah dah kepada Israel. Dan yang terbaru ialah Sudan. Sudan ni sebuah negara yang dibina oleh pemerintahan Islam oleh salah seorang daripada tokoh ulama dunia ni, Syekh Hasan At-Turabi ni, pejuang seluruh dunia bersama dengan ikhwan muslimin membawa Sudan ni tadi kepada suatu kedudukan dan kekuatan Islam. Apabila rakyat dia dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam tadi, terima kepada pemikiran liberal ni, terima kepada pemikiran pembaharuan yang dibawa kononnya dengan suntikan ajaran asing ni tadi, akhir sekali dia memberontak, meruntuhkan pimpinan Islam Sudan dan ganti presiden baru. Apabila presiden baru ni, dia jemput pula Trump, orang kata presiden Amerika ni, syarikat jadi tetamu negara dia, dan mereka Trump buat persetujuan dalam beberapa perkara untuk membantu Sudan, dan Sudan pun sama dengan Trump juga sokong Israel. Ni tuan-tuan. Lepas tu Trump mengumumkan bahawa tak berapa lama lagi Saudi pun akan sokong. Jadi apa maruah umat Islam tu? Saudi ni tempat kita, kiblat kita lah. Baitillahil Haram, tempat bumi Haramain, dua tanah haram, tempat yang mulia, iaitu di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebanikan makam Rasulullah itu. Kalau pemerintah tempat tu sendiri pun dah ada kecenderungan kepada Israel, mana ada maruah umat Islam lah ni. Sebab itu kita tak boleh duk ingat, duk leka, duk seronok bahawa cabaran terhadap Islam lah ni makin hari makin meningkat. Ni sajalah tuan-tuan, kita sembang abuan bertukar fikiran sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sembang ni, kita tak sekurang-kurang pun kita tak ada rang kok no kemampuan kok no ni, sekurang-kurang yang maruah kita tu sendiri, dan kita bina orang kata kefahaman dan semangat itu supaya generasi Melayu Islam di negara kita yang kita kasihi ini tadi tidak hanya dihanyutkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi musuh-musuh Islam yang hari-hari memainkan peranan untuk menghimpit orang Islam dari sudut pendidikan. Dari sudut pendidikan pun tuan-tuan faham, kita bermolek duk cakap bab Jawi, perkenal Jawi, bangun riuh dah. Padahal Jawi ni bukan nak paksa dia masuk Islam, bukan nak paksa dia tulis Jawi. Kita nak mengembalikan semula kekuatan kepada anak-anak kita, anak-anak Melayu Islam ni, supaya menghidupkan balik Jawi. Sebab Jawi sahajalah yang boleh bawa kita kepada mengenali Al-Quran. Kalau tidak dengan Jawi, tak kenal Al-Quran. Macam mana nak bercakap bab tajwid, hukum fiqh, hukum tajwid, ikhfa, idgham ke izhar ke, kalau tak kenal dengan Jawi. Mari di mana orang kata makhraj huruf, shin dengan shin, sad, shin sin sad, tu kena Jawi. Kalau Rumi mari di mana, dia batal s belakang tu s lah. Ha kha apa bertukar. Sebab tu hak Jawi orang kata mutaakhir dengan kha. Hak mari hak Rumi dia kata mutahhir. Ni hak lah ni, berita pun dok kata mutahhir lah ni, orang-orang yang hak baru ni, sebab dia jauh dengan Jawi. Hak tu apabila masuk dalam Al-Quranul Karim, kalau Fatihah tak kena makhraj macam tu, Tok Iman sembahyang tak sah. Orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak sah sembahyang. Pasal bertukar makna tu, Alamin dengan Alamin. Alamin maknanya Tuhan yang sakit tenat, sedangkan Fatihah tu Al-Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam.
Jadi kita pun amin, Tuhan sakit tenat. Apa jadi tuan-tuan kalau dah kita katakan dalam Fatihah kita Tuhan tu sakit tenat? Habislah, tak ada cakap Islam, syirik tu. Sebab tu hukum fiqh rukun qauli hak wajib ni jangan boleh bertukar makna. Nak tak bertukar makna mesti betul tajwid. Nak betul tajwid mesti mari daripada jawi. Ni pok-pok vernacular ni duk lawan kono ni. Itulah alhamdulillah Duli Raja Muda Johor hari ini mengisytiharkan bahawa dia tak akan benar sebuah pun lagi walaupun sebuah sekolah vernacular ni bukan sekolah kebangsaan didirikan di bumi Johor. Dan Duli orang kata apa, Duli Raja Muda Tuanku Johor menegaskan bahawa dia akan memperkasakan sekolah-sekolah agama rakyat di Johor. Alhamdulillah lah ada tuanku berani tu. Tuanku bersungguh macam. Sebab tu hak geng musuh Islam tu dia nak lawan raja. Yang pelik pula tu ada Melayu mengaku Islam pun sama enggak. Orang kata duk tidur sebatang dengan puak tu juga. Lagu mana malam ni? Ni baru mukadimah pun. Tak tahu nak kata dah. Dia mau duk panggil mari cerita. Tak apa tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang saya rasa untuk renungan kita bersama sesuai dengan masa ni 15-20 minit lagi ni. Yang insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ingat dan kita dapat hayati. Saya nak petik daripada suatu hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ada beberapa perkara yang kita kena ingat, keistimewaan dan kelainan Nabi Muhammad SAW ni dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan 20 orang, 25 orang yang wajib kita ni Nabi dan Rasul ni. Daripada 25 orang ni pun Nabi Muhammad berbeza dengan mereka. Daripada ulul azmi yang 7 orang ni pun Nabi jadi ketua, Nabi berbeza dengan Nabi-Nabi ni semua. Perbezaan yang diberi oleh Allah, yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah kita ni jadi umat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa, nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad, kalau mengikut riwayat Imam Bukhari, hanya diutuskan untuk kaum dia. Nabi Musa untuk kaum Nabi Musa, Nabi Ibrahim untuk kaum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hak lain tak. Makna kaum-kaum lain, suku kaum lain, suku bangsa lain tidak tertakluk dan tidak termasuk dengan umat Nabi-Nabi yang kena. Nabi Musa umat Nabi Musa lah, Nabi Allah Yaqub umat Nabi Allah Yaqub, Nabi Nuh umat Nabi Nuh. Sebab tu kita duk baca dalam sejarah pun umat Nabi Nuh khusus kepada suku kaum Nabi Nuh itu saja. Dan begitulah juga dengan umat-umat Nabi yang lain. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada likulli ahmar wa aswad. Maknanya ditekankan oleh riwayat Jabir ni, likulli aswad likulli ummah, makna ahmar wal aswad, maknanya semua orang sama ada berkulit merah atau kulit hitam. Makna tak termasuk, bukan kata Nabi Muhammad ni hanya untuk orang Arab ya. Tak. Tapi dia termasuk kepada seluruh umat di dunia. Sebab itulah apabila cakap Nabi Muhammad SAW, semua bangsa, semua tempat dan semua seluruh alam ni orang kata apa adalah dinamakan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat terdahulu tidak. Itu satu tu. Sebab tu kalau kita cakap umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang India saja, bukan untuk orang Cina saja, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk semua manusia di dunia. Itu yang pertama.
Sebelum Nabi Muhammad SAW, apabila berlaku peperangan, ni yang kedua, apabila berlaku peperangan, maknanya umat Islam tawan musuh bersama dengan harta-harta rampasan perang. Adalah biasalah perang ni, ada harta-harta rampasan yang ditinggal oleh musuh ataupun yang kita boleh ambil daripada musuh. Umat Nabi terdahulu, Allah haramkan kepada umat itu ambil harta apa. Tak boleh apa segala benar-benar rampasan perang tu tadi, tak boleh, tak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi yang sebelum pada Nabi Muhammad. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, al-ghanimah yang kita duk bahasa yang duk dengar dah, ghanimah ni harta rampasan perang tu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, syariat Nabi Muhammad, benda tu dihalalkan oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau cakap bab ghanimah dalam hukum fiqh, hukum-hukum fiqh yang ada, terutama sekali dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, sama ada dari segi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga mazhab-mazhab yang lain yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ghanimah ini dihalalkan hanya dalam masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu tak. Masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ada pertarungan dan berlaku ghanimah, dan umat-umat yang Nabi Allah Saleh dan sebagainya lah tuan-tuan. Saya rasa tak tahu nak sebut satu-satu malam ni, tuan-tuan pun faham lah benda tu. Berlaku ghanimah, maknanya ghanimah itu tak dihalalkan kepada orang ramai untuk memanfaatkan. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala halalkan kepada Nabi. Maknanya ghanimah itu tadi boleh diagihkan kepada orang-orang yang berhak, pada orang-orang yang perlu, dan boleh diambil oleh orang-orang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, dulu pada umat terdahulu, bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni keseluruhannya bukan boleh untuk kita sewenang-wenangnya menunaikan solat, nak sembahyang. Mu nak sembahyang bumi tanam, mu nak sembahyang di sini, nak sembahyang sini, tak boleh. Syariat Nabi terdahulu dibolehkan yang dikatakan semua bumi ini tuhur, suci. Makna di mana sahaja, kata Rasulullah, di mana sahaja kamu berada sampai waktu sembahyang, hendaklah kamu sembahyang, boleh sembahyang di situ. Macam kita, kalau kita cakap bab kawasan kita ni, kalau dia masuk waktu sembahyang, dia tengah duduk di kebun, dia boleh sembahyang di kebun dia. Duduk di kedai, dia boleh sembahyang kedai dia. Duduk di pejabat, dia boleh sembahyang di pejabat dia. Duduk di benang, dia boleh sembahyang di benang dia. Hanya keistimewaan diberi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dulu dah. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, hendaklah wajib ke atas kamu untuk menunaikan sembahyang apabila masuk waktu di mana saja kamu berada. Ni tuan-tuan, supaya kita lah dulu lah ni sembang boleh lah tuan-tuan. Nak sembang bab bendang, orang ni tak buat bendang lah. Kalau sembang bab bendang dulu ni, yang duk menanam tu nanam lah. Orang dulu panggil menyedung, mencedung, duk nanam tu tanam lah. Lepas tanam masuk waktu, tak ada nak pergi kok mana dah, dia ambil wuduk, pakaian dia bersih apa semua sekali, hapus sejadah atas batas benar, ayah sah ayah. Duduk dalam kebun getah ni tuan-tuan. Ni duduk dalam kebun getah ni tuan-tuan. Wuduk kita boleh ambil wuduk. Mayang lah kebun. Tak ada apa-apa. Saya pengalaman saya sendiri pun, sebab sedulu ni kita duduk motong sebelum masuk subuh ni. Belum masuk subuh pergi motong dah. Waktu tu baru umur 22, 23 tahun tu. Motong dah. Lepas pergi motong tu baru molek tengah duk motong, tak sudah lagi subuh masuk. Dah kalau kita dah bercadang, dah bawa wudu, bawa air, ambil wudu sembahyanglah kebun. Pastikan kiblat tak mana. Apabila badan kita tak ada najis apalah, bayang. Jadi itu kerja, maknanya nak ceritanya semua bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni bersih. Cuma tuan-tuan dalam bab ni kalau kita lihat balik kepada hukum-hukum fiqh yang kita duk mengaji dah, ada ulama dan ulama kita memastikan tempat yang kita tak boleh sembahyang ialah tempat najis saja. Dalam tandas terutama sekali, umumnya para ulama meletakkan
kalau tandas tu dibersihkan sekalipun, paling maknanya ditegah untuk kita sembahyang dalam tanah. Tak boleh sembahyang walaupun dibersih, tapi tempat lain boleh. Koklah satu ketika kita pergi ke gereja, sampai ke gereja, ni bukan masjid, ni bukan surau, gereja. Apabila gereja, boleh kita sembahyang dalam gereja pun dengan memenuhi syarat-syarat kita semua, menghadap kiblat pun semua, dan tempat kita sembahyang tu sendiri pun kita bersih daripada najis, dan kita wuduk sembahyang dalam gereja. Tak ada jadi masalah apa, sah sembahyang kita. Nak kata mau sembahyang dalam gereja tak boleh, tak. Kita bukan duk semua hak demo tu, kita tepat tu je. Ni kita buh lapik hak kita, ni kita sejadah hak kita, sembahyang kita dalam gereja sah. Pengalaman sembahyang dalam gereja ni tak tahulah tuan-tuan, saya ada pengalaman lah. Waktu tu ni tahun 90-an, awal tahun 90-an. Waktu tu saya duduk di Wembley Central, London. Masa duduk di London lah, tempat duduk tu Wembley lah. Wembley ni orang ramai tu lah, siapa. Kalau stadium bola sepak di Wembley lah hebat dia. Masa zaman saya duduk di situ tu pun, kita tak ada orang main bola pun nak masuk, nak tengok padang tu pun kena bayar, jatuh dalam kena bayar 6 pound lah, 6 pound sterling lah, 6 pound kali 5. Pas masa tu 5 kali 5 ringgit, 1 pound 5 ringgit, kali 5, kalau dah 6 pound 30 ringgit, baru tengok padang rupuk lagu mana tu kan. Saya duduk dengan Wembley Central tu lebih kurang daripada masjid masjid apa ni, ni saya panggil sikit, masjid apa ni orang panggil apa, masjid apa masjid kita ni, masjid Darul Ulum. Masjid Darul Ulum ni dengan Uni Syams tu lah, lebih kurang tu lah jarak dah. Tu. Jadi pada ketika itu, kekuatan pada kesatuan Islam di Wembley ni hebat tak hebat. Orang Islam Wembley ni, orang putih dan campur semua bangsa lah, dia mahu ada persatuan Islam. Apabila satu gereja tu, dia panggil gereja 7 Day Avenue ni, SDA ni, hak geng kulit hitam ni, dia mahu nak jual. Persatuan Islam Wembley ni beli, saya tak ingat dah berapa juta tu dia mahu kena bayar. Tapi setiap Jumaat, duit mari di mana? Mari orang hak sembahyang Jumaat tu. Setiap Jumaat diwajibkan sekurang-kurangnya seorang Jumaat 1 pound sterling untuk masuk tabung untuk nak beli gereja. Tak berapa lama, alhamdulillah, duit tu cukup lah, boleh bayar lah kepada gereja dan kepada pihak SDA untuk nak jadikan masjid gereja tu. Jadi alhamdulillah, apabila diumumkan dalam masjid sementara tu, masjid sementara serupa kedai ya, dia memang sewa kedai tu ya. Jadi 2 pintu kedai tu jadi masjid. Sebab tu sembahyang masa tu sembahyang bersilih lah, Jumaat sampai 2 silih, 3 kali silih. Ni hak siapa-siapa biasa pergi sana waktu tu lebih faham lah. Apabila 2-3 kali silih tu, jadi mereka umumkan, pihak imam, pihak masjid umumkan, kita 2 minggu akan datang kita akan menunaikan sembahyang kita di masjid baru, di gereja yang kita baru beli. Jadi diumumkan kepada para jemaah, siapa yang ada kelapangan 2 hari lagi dijemput semua untuk kita bersihkan gereja tu. Jadi saya pun dah, kita tupang aku ni tak biasa tak biasa dengar nak cuci gereja, nak buat masjid ni, tupang sekaki lah, pakat pergi lah, pergilah dengan demo orang lain pun semua tu, buatlah apa yang dan penyapu, pakai penyapu lah, dan basuh dengan sabun, basuh lah gereja tu. Tadi satu gereja tu penuh. Pasal apa? 2 minggu lagi setelah berjadi bersih nak buat Jumaat. Waktu tu saya ingat lagi, saya dengan anak saya Afnan ni, pergilah 2 beranak cuci di gereja tu, gereja SDA Avenue ni. Sebab dia sebuah gereja, lepas tu ada satu ruang untuk dewan, jadi untunglah beli. 2 minggu lepas pada cuci tu buat Jumaat, alhamdulillah. Itulah saya dah ingat, saya mula-mula sekali sembahyang Jumaat yang dalam gereja asal dia. Nak ceritanya tuan-tuan, hak ni ramai di kalangan pengalaman kita orang Melayu lah sebelah sini, pasal kita tak bisa tepuh benda tu sebab
kita celak-celak mata, kita disediakan dengan masjid dan surau dah. Nak ceritanya apabila nak kaitkan di sini, nak cerita dia ialah kepada umat Nabi yang sebelum daripada itu, tak tu pun tak boleh dia kira hak tu bukan bumi yang dikhususkan membolehkan untuk orang menunaikan solat, menunaikan sembahyang. Tapi umat Nabi Muhammad saja sembahyang ialah di bumi manapun, asal tempat tu tak ada najis, tempat tu tak ada apa, maka sembahyang tu adalah sah. Dia jadi sembahyang yang sah. Tu keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita, ialah walaupun benda ni mudah orang kata, tapi mungkin ramai di kalangan setengah pada setengah kita tu yang tak menyedari keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, berasaskan kepada inilah maka Rasulullah kata menekankan bahawa sebaik saja tiba waktu di mana kamu berada, wajib kamu menunaikan solat. Hak ni kalau kita nak bawa pengajaran kepada kita hari ni tuan-tuan, untuk ingatan kita lah. Saya teringat apa yang pernah ditekaskan oleh salah seorang daripada tokoh ulama kita. Apa dia? Iaitu Al-Imam Mahyuddin Ibn Al-Arabi. Al-Imam Al-Syekh Mahyuddin Ibn Al-Arabi mengatakan bahawa siapa yang tak menunaikan sembahyang, bagi mereka yang tak menunaikan sembahyang dan dia tak qada, yajibu alaihi tajdidul Islam. Wajib orang tu memperbaharui Islam. Dia sengaja tinggal sembahyang, amdan makna sengaja tinggal sembahyang, dan dia tak qada. Man taraka solah amdan la qada alaihi yajibu alaihi tajdidul Islam, atau kama qala Al-Syekh Al-Imam Al-Syekh Mahyuddin Ibn Al-Arabi. Dia menekankan bahawa dalam maksud terjemahannya ialah siapa yang tak sembahyang sengaja, tak ada keuzuran apa-apa, dan dia pula tak qada, maka wajib ke atas dia tu untuk memperbaharui Islam. Apa makna perbaharui Islam? Kena mengucap lain lah, kalau bahasa cakap kampung kita kan, kena mengucap lain. Mung ni kena mengucap lain. Jaga. Kesan banyak tuan-tuan kita semak bersama malam ni. Pasal apa? Hak semayang boleh qada, semayang apa? Semayang subuh, semayang zuhur, hak 5 waktu, semayang Jumaat. Aku nak qada Jumaat malam ni. Kena check klik lah dia tu, kepala dia betul tak? Lepas tu cuba tuan-tuan perhati, ni bukan saja kita nak duita, nak cari perodoh orang tak. Cuba kita perhatilah ni, dalam masyarakat Melayu kita di Malaysia ni pun, berapa ramai dah orang tak peduli Jumaat. Ni tuan-tuan dah terbit daripada rumah, nak mari sembahyang masjid ni, masjid Mubapulah ni, tiap-tiap kali Jumaat. Berapa ramai duduk sembang kedai kopi, berapa ramai duduk melangut tepi jalan. Tak kalau hak tu tuan-tuan, kalau anak turuna kena tanda siap-siap, esok dia mari minta anak kita. Kalau takdirnya lah, mari minta anak kita esok, kita pun setujulah. Apabila setuju, Tok Imam pun dia angkat nikah lah. Zawajtuka wa ankahtuka, aku kahwinkan kau nikahkan kau dengan mas kahwin sekian banyak. Dia kawan tu pun jawab, aku terimalah nikahnya. Tok Imam pun tanya saksi lagu mana? Dia kata sah terang balik. Ya, kesah. Mu akad nikah dia tak Islam tu, sah pun tak? Dia tu bukan Islam dah tu. Memanglah pak mak dia Islam, Melayu, tapi tinggal sembahyang tak qada tu. Kalau mengikut Imam Mahyuddin Ibn Arabi, jaga serius tuan-tuan. Nak qada lagu mana Jumaat, tapi tak pergi Jumaat. Keuzuran Jumaat ni ulama dah cerita dah, uzur-uzur Jumaat ni. Tapi ni tak ada uzur apa saja, sembang kedai kopi lah. Allah. Kalau kita sembang empat ni, kita tuju pergi, baru kita nampak Allah teruk. Sebab tu setengah-setengah tu imam atau setengah-setengah wali hak nak akad nikah ni, dia straight. Orang marah ke dia. Saya biasa dengar orang marah tu imam, payah dengan tu imam tu, kami tak mau pergi menikah di situ, nak buat lagi menikah tak lain. Pasal apa? Suruh mengucap dulu. Tok Imam suruh mengucap dulu, tu lah betul. Ni nak kalau misalnya kata dia tu nama Mak Islam lagu mana? Dia kata saya orang Islam, hamba mengucap tengok.
Tok Imam dia kata bawa mengucap tengok ya, tapi sebenarnya Tok Imam tu dia prihatin bab tadi tu, dia nak suruh memperbaharui Islam tu. Apa masalah memperbaharui Islam tu nak mengucap salah. Dia pun asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru Tok Imam tu akad nikah. Jangan dok marah kat Tok Imam kalau Tok Imam straight dulu tu. Jangan dok marah ke Tok Qadi atau siapa-siapa juru akad nikah kalau dia tegas tu. Pasal apa? Untuk kebaikan kita. Mau tidak, kalau nikah tu tak sah sebab apa? Nikah sah mari di mana mari, bukan Islam. Apabila nikah tak sah tuan-tuan, duduk serumah sampai beranak bercucu tadi. Anak cucu yang tak sah nikah. Allah wal a'yadha billah. Kita tak sedar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita dah ambil mudah. Ni. Sebab tu kita malam ni kalau boleh kita sembang sama kita, tolong peringatlah adik-beradik, jiran, tetangga, hak boleh kita tegur tu lah, hak boleh kita peringat tu, peringat balik, jom kita pergi Jumaat. Hak semayang lain tu kita tak berani nak kata lah. Boleh jadi dia buat semayang, ataupun kalau dia tak semayang pun dia qada. Ni ramai hak orang duk qada semayang pun, nak buat mana dulu orang kata apa, tak tahu apa dulu, tak sedar lah ni berasa insah sikit dia nak qada semayang. Alhamdulillah. Tapi soalnya Jumaat tak boleh qada. Ni yang kita sembang bab Jumaat ni, pasal Jumaat tak boleh qada. Ni kita orang lelaki ni, tak apalah orang muslimat, dia tak wajib Jumaat. Tapi apabila tak wajib Jumaat pun bukan dia tak boleh mari Jumaat. Tu panggil orang Melayu. Orang Melayu pergi sembahyang Jumaat, waktu pergi ke Mekah lah, pergi ke Umrah, terobek tu ke Allah Akbar. Lagi mana pergi sembahyang Jumaat? Kelik di rumah, kerak cik. Ni orang betina, orang perempuan Malaysia, kerak cik di rumah, Jumaat tak jenguk lagi dah. Hak di masjid pula pun ruang hak orang perempuan sembahyang apa katuk habis, buka habis pasal hari Jumaat. Padahalnya hukum fiqh sendiri pun dalam mazhab Imam Syafi'i terutama sekali, walaupun orang muslimat tu tak wajib Jumaat, tapi kalau mereka mari tunai sembahyang Jumaat, tercover zuhur dia, tak ada kelik buat zuhur dah. Kan kamu lihat, kalau ibu-ibu mari sembahyang Jumaat cukup comel. Pasal apa? Dia boleh dengar khutbah secara langsung. Yang kedua, dia duduk atas masjid tu, dia duduk berdoa, ni anakku ni buah sangat, anakku ni nak periksa lah mak anakku ini. Maka dia berdoa kepada Allah. Hari Jumaat sedang doa i'tikaf hari Jumaat di masjid, doa ibu paling makbul. Tapi dah orang Melayu tak ambil kesempatan, dia buat tak tahu tu kan. Ni tak boleh. Laki pula marah, mungkin Jumaat tak pergi kelik nak makan apa, dia kiam terdarah. Ni mula kok bahasa kok duk ni. Dia dikira dia nak makan gulai apa, duk kira lok apa. Kalau mak pergi Jumaat tak kira lambat nak boleh makan. Hak si suami ni pula. Jadi kalau kita boleh renung lagu tu tuan-tuan, kita mulakan, orang perempuan mula mari sembahyang Jumaat. Nak orang nak kata apa? Kita bukan duk kira orang kata, kita kira kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kampung halaman kita, karya kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab berkat doa para muslimat tadi. Selain daripada doa hak muslimin, hak selalu dah ni muslimat tu. Kerana al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Makna kemuliaan ada yang diberi oleh Islam pada ibu, terutama sekali dalam bab doa ni sendiri. Doa ibu lebih mustajab. Hak ni banyak kisah-kisah dalam Islam tuan-tuan bab tu. Tambah kita kalau kita ambil kisah Juresh kan, kisah apa banyak lagi tu, doa ibu cukup mustajab. Jadi tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat sikit perkara-perkara yang seumpama itu yang boleh kita ni 8.30 dah tuan-tuan. Tak apa saya nak ambil, nak perhabis hak ni yang satu hadis, walaupun saya cadang ada hadis hak lain lagi, tapi nak buat mana, orang kata apa, norma baru. Macam kata tadilah, norma baru. Tak apalah, tak bukan kata kita nak duduk nuah apa tuan-tuan. Setakat ni pun saya rasa tuan-tuan apa setuju dengan saya, tempat yang paling hebat sekali orang patuh SOP, mana ada tempat nak lawan masjid surah. SOP masjid surah, Allah cukup, Masya Allah. Tempat lain mula-mula beratur, lepas tu dia lengah kawan ni potong, kawan ni aku potong kawan ni, lepas tu berderu rebuk. Tapi masjid tak ada lah, tak apa. Tok Imam atau Tok Syiah atau masjid tempat jarak 1 meter pakat patuh sampai sudah.
Alhamdulillah. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan usaha kita itu tadi, kita dapat membantu diri kita sendiri dan masyarakat, tuan-tuan, menyelamatkan kita daripada wabak ini tadi. Walaupun banyak orang cakap badan Tuhan nak beri mati di mana pun mati, hak tu sahabuan kita nak cakap sedar. Tapi kita cakap sedar tahu tu, kita tak tahu kita lawan dengan ayat Quran. Kita lawan Allah, kita lawan Nabi. Berapa ramai dah duk berkelepah mati dalam masjid zaman Covid ni, duk gaduh patuh buat apa SOP. Hak tu kita bercakap untuk sedap kita, tapi kita lupa bercakap mudah lagu tu pun kita lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah kata? Allah tekankan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau ayat Allah, jangan kamu mendedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Kita tahu dah ada gaung lubang dalam situ, duk pergi lakah kok tu buat apa? Jatuh tu nak buat orang tu tak kedai Tuhan, jatuh dah kamu buat salah, berdosa kamu tu. Kita tahu ni racun, duk gagah duk minum apa, minum apa keras, dah Tuhan nak beri mati dengan racun, mati. Tak ada alasan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. La tu la nahi li tahrim tu, kalau hukum dia haram. Tengok rimau ni baik ni, tua dah, tak duk senyum mau ikat aku, masuk bawa masuk tengok. Tak boleh. Jadi yang kedua hak Nabi tekankan dah, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Pasal apa yang kita sengaja tak mau berubat? Kalau dah SOP itu sebagai salah satu daripada ikhtiar usaha ubat, kenapa kita tak ikut? Ni jadi terbit pada tajuk sikit tak apa, pasal kadang-kadang kita duk baca dalam macam-macam, dia tak erti tak mana sangat, bahas cara macam alim sakan je abad. Alim sakan abad. Padahal kitab Tibbun Nabawi pun dia tak bisa baca. Perubatan Rasulullah tak bisa tengok lagu mana hujah-hujah dalam tu. Perubatan Nabi. Lepas tu duk caci celah orang berubat, marah, duk peruduh orang japi lah. Apa ni bukan reti lerak tak muh. Lepas tu habis sangat buat air tawar. Dia tak baca Tibbun Nabawi tu. Dia ada ikut sedak kepala otak dia. Tu manusia pada setengahnya, orang kata apa, yang perut tak betul. Jadi tak apalah tuan-tuan. Bab tu tadi kita balik semula kepada cerita yang kita cuba nak petik dalam 2-3 perkara di sini. Itu bagi Allah Rasulullah SAW nak ceritanya bahawa kedudukan bumi ni adalah menjadi bersih semua sekali di tempat mana pun di bumi Allah ni kita boleh semayang. Di negara orang Islam kah, di negara bukan Islam kah, di surau masjid dah tentulah, di tepi jalan kah, di tempat mana ke, tempat kita kerja, semua tempat kita boleh semayang. Di airport dan sebagainya, di padang kapal terbang ni, di airport ni di airport lah, boleh kita semayang. Walaupun boleh jadi airport tu tadi airport orang bukan Islam, serupa macam di India tuan-tuan, di Karachi terutama sekali, di Karachi Pakistan, di India, di Calcutta dan sebagainya. Perangai mereka ni, apabila kita nak naik kapal terbang, kita duduk tunggu nak naik kapal terbang, nak pergi ke negara-negara yang orang Islam, tempat kawasan yang kita menunggu tu cukup teruk lah, dengan kerusi lapuk lama, kawasan tak teruruh tak mana. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi ke negara-negara Eropah, nak pergi ke mana sekali negara-negara bukan Islam, tempat cukup special, kerusi pun special, tu perangai jahat dia pun. Ni kalau orang tak berhati benda tu, dia tak perasan. Saya pernah duduk di salah sebuah airport, tak ingat dah di India ni. Kami ni pasal ada program di Tehran di Iran untuk nak hadir seminar. Yang kebetulan sehari tu 3 orang lah. Saya lepas tu seorang lagi bekas pensyarah Uni Syam ni, dan seorang lagi ialah Tok Buah Jadi lah. Jadi sampai waktu, kalau kita tunggu sampai ke sana, kita tak boleh nak jamak dah dengan takhir pun habis waktu. Ya tak payah semayang di airport. Waktu turun sejadah tempat, ya Allah tuan-tuan, kena kibah dulu lah pokok ni, yang tempat hak nu berkilat bersih, orang ada dia bersih.
Tapi oleh kerana nak pergi ke Tahran ni, bayar untuk aku jadi imam, kami 2 orang ni ikut lelakkan. Tempat tu cukup-cukup. Termasuk cerita lain pula lah Allah. Ni jadi payah ni. Tapa balik semula nak ceritakan semayanglah di bumi mana pun, asalkan tempat kita semayang tu kita bersih daripada najis, maka semayang kita sah, tak ada soal dia. Macam tuan-tuan lah, duk kerja di pejabat, semayang di pejabat, alhamdulillah lah. Hak duk di kebun, kerja di kebun, semayang di kebun. Hak buat benang, semayang di benang. Hak mana-mana tempat lagi, tak ada duk rasa curiga, tak ada duk rasa wah-wah dah. Semayang kita sah, tak ada alasan untuk kita tak semayang. Dan juga Allah beri kepada baginda Rasulullah SAW ni, saya nak pergi ada 2 saja lagi. Yang keempatnya ialah Rasulullah SAW berhadapan dengan keadaan haibah Rasulullah tu, keagungan Rasulullah. Musuh rasa gerung dah kepada Nabi tu, terutama sekali musuh-musuh Islam. Dia rasa gerung kepada Nabi SAW, rasa cemas dan rasa takut ke Nabi. Walaupun jarak hak musuh duk dengan Nabi tu dalam perjalanan yang Nabi kata dalam perjalanan sebulan, masirata syahrin, walaupun masirata syahrin, Nabi duduk dalam keadaan apa, dengan Nabi duk ada ni, dengan musuh duk ada sebulan perjalanan. Perjalanan tu bukan bawa kereta, perjalanan jarak tu jarak dengan ukuran perjalanan kenderaan, naik unta, naik apa ni lah. Kalau sebulan perjalanan kita dengan kereta ni jauh semua lah ni, supaya kita kata kita berjalan ni, duduk di Merbau Pulas ni, kalau nak pergi ke mana, nak pergi ke Ipoh lah sebulan berjalan, sini ke Ipoh lah. Kalau sini Kuala Lumpur perjalanan sebulan, maka sini Kuala Lumpur tu lah. Nabi duk ada di Merbau Pulas ni, kita katakan hak musuh duk Kuala Lumpur tu rasa gerung dah, takut dah. Haibah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, saya rasa untuk kita ni, kita boleh nampak dari sudut haibah Islam pada ketika itu yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW. Hak ni lah. Dan sebab itu orang-orang Islam yang taat dan patuh kepada Nabi, haibah ini ada. Sayyidina Umar, walau bukan saja perangai dia saja gerung takut tu, tapi dia musuh takut ke dia Sayyidina Umar? Musuh takut dia orang lain pakai hijrah pergi ramai-ramai. Tapi Rasul apa ni, Sayyidina Umar, dia masuk dulu Masjidil Haram tu seperti mana dalam sejarah, dia pergi cari dulu. Sebab Masjidil Haram zaman jahiliah ni tempat lepak geng-geng ketua musyrikin. Dema Baitillahil Haram tu tempat duduk sandar dema lah. Kalau kita duduk sandar kedai kopi sambil dia isyak okok lah. Hak tu jahiliah. Jadi Sayyidina Umar apabila dia nak hijrah, dia pergi halah dema tu, dia pergi tunjuk muka depa tu, kamu semua ni kalau tak sayang bini, tak sayang ke anak, tunggu aku tengah jalan, aku nak hijrah itu. Tu Sayyidina Umar. Jadi musuh tak berani dia. Haibah Sayyidina Umar tu ada. Kepada Nabi SAW yang paling agung ni, Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi yang terdahulu, Allah tak berilah kepada Nabi-Nabi yang terdahulu sehebat mana yang diberi kepada baginda Rasulullah SAW. Tu. Jadi itulah sebab tuan-tuan, kita sendiri pun, kalau kita perhati cara kita orang biasa ni pun, ulama-ulama yang dulu ni, jangan kata ulama besar, kadang tu imam ya pun, dia untuk imam lagi. Haibah tu ada. Pasal apa? Pasal waktu tu masyarakat berpegang teguh dengan Islam. Haibah tu ada. Allah yarham, kalau saya biasa dengar cerita ni, tak tahulah kok tuan-tuan lebih tahu. Allah yarham Tok Guru Haji Yahya Pondok Kapuk Pisang dulu ni, Tok ayah kepada Ustaz Man lah ni. Dia pergi ke Mekah, tapi Cina kok ke Pekan Kupang tu, mana boleh dia ada tadi, saya baru tengok tadi ya. Dia baru tengok tadi, Cina ke apa semua hak yang bukan Islam. Dia kata tadi saja dia tengok itu Tuan Guru ada. Jadi duk cerita ke dia, kata pergi ke Mekah, makna haibah Tok Guru tu ada. Kita tengok duk jauh ni satgi Tok Guru sampai pakat masing-masing berasa gerung, berasa apa. Allah ni musuh suntik masuk, Tok Guru lah yang jadi cacat jadi sasaran caci telak fitnah orang. Jadi lah ni kalau sebut Tok Iman,
sebut tok guru, sebut tok haji, sebut tok lebai ni kira orang yang paling tak guna dalam masyarakat. Ni minta maaf cakap tuan-tuan. Sebab itulah ni kalau benar-benar yang membawa kepada kebaikan berasaskan jenis-jenis macam ni, orang caci. Jenis parti tok lebai reti apa, tengok nampak tak? Orang nak ceramah. Ni pok-pok tok lebai ni nak jadi menteri, pok-pok tok lebai ni nak jadi parti. Dia tak tahu lebai tu bagi orang Melayu asal dulu labbaik. Labbaik ni di Mekah yang orang pakai. Labbaik Allahumma labbaik. Tuan-tuan turun di rumah duk labbaik Allahumma labbaik, kat tengah jalan tu nak mari masjid. Apa? Masjid Mubakulah ya. Orang kata dia ni tak apa nak betul ni. Tapi daripada tempat umrah di Tanah Ain ke Ja'ranah ke penuh bas putih bas duk labbaik Allahumma labbaik. Orang seronok pasal apa? Sebab bahasa labbaik Allah itu adalah bahasa terhormat jemputan Baitullah. Jadi kita tak faham benar tu, kita duk peruduk kepada orang yang memperkasakan Islam, mendukung Islam, memperjuangkan Islam, politik Islam sendiri pun kita kata jenis tok jenis pok-pok tok lebai. Allah Akbar. Pasal apa? Kita tak rasa nak marah pun, kita nampak jahil dia tu, kita nampak munafik dia tu. Sebab tu ni ada duk tulis-tulis masuk dalam ni pok-pok tok lebai dia reti apa. Allah, dia ingat apa mah. Dulu majlis tahlil tak ada tok lebai tak jadi jamu buta kelik tu ya. Ya Allah, tak ada tok lebai malam ni. Harap nak bagi dia apa pimpin tahlil. Dia pimpin sampai tak berhenti, nak berhenti di mana? Puluk habis dah. Kopi habis dah. Tak boleh berhenti hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena kepanjang sangat. Bukan nak buat panjang, tapi dia tak berhenti nak berhenti. InsyaAllah lah. Wallahualam dulu. Jadi itu tuan-tuan saya sebut ni tadi ni pasal apa? Apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, barakah, keberkatan, apa keagungan baginda Rasulullah, mukjizat Nabi itu dia turun kepada umatnya satu-satu itu sampai orang-orang yang dokong ni. Supaya kita lah kok ni kalau yang dekat dengan kita ni berapa ramai Allah yarham tok guru kita. Ada barakah dia. Begitulah juga. Bukan setakat tok guru besar aja, kita kok masjid ni pun kalau sebut tok imam, masa duk tengah makan kenuri tu sendiri tu, ni tok imam baru mari tu, pakat duk tengok perhati dia nak hormat tok imam. Bukan tok imam duk minta hormat, tapi haibah tu ada. Tapi apabila musuh Islam main, orang terpengaruh dengan cara musuh, akhir sekali saya nak sebut tu, kalau tuan-tuan jangan marah lah. Lingkit siang melitah ke bangun hormat lingkit siang ya. Bapak komen ni besar sekali. Lingkit siang baru tok guru jadi mari pakat duk peleceh mai. Tu tok guru pak. Tambahlah ni mufti, bekas mufti wilayah jadi menteri. Apa ni masuk dalam parlimen pun duk pakai jubah dia. Duk puduh ke menteri tu pula. Ni siapa kata tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca yang ditulis oleh bekas peguam dulu. Dia tulis dia peleceh Datuk Dr. Zulkifli ni pun bekas mufti wilayah, dilantik jadi menteri jaga hak ehwal Islam. Hak tu pun pasal apa? Pasal duk peleceh tu, pasal pakai jubah masuk parlimen. Nu hak pakai skirt tak masuk mengucap pada nu hak dia 5 miliar. Hak duk togong arak apa semua tu, terdarah babi apa semua tu dia hormat. Ni kau nak berhabis ni tuan-tuan. Dia terbit sikitlah. Orang-orang kita pun kalau ada terpengaruh waktu jangan sama sekali kita mendukung orang-orang yang Allah tak izin kita ni untuk mendukung orang-orang yang bawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima inilah yang wallahu a'lam, kita semua pakat berdoa kepada Allah. Lekeh-lekeh kita, silap kita, berdosa kita, salah pun ni pun kita nak hak yang nombor 5 ni, hak yang kelima yang Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW ni dapat kat kita juga. Apa dia? Tidak ada Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi Muhammad saja keistimewaan yang diberi oleh Allah yang boleh memberi syafaat. Nabi Ibrahim tak boleh beri syafaat esok-esok ni. Nabi Musa kan tak boleh beri syafaat kepada umat dia, kepada siapa pun kecuali Nabi Muhammad SAW saja yang boleh memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada umat dia. Tu pun Nabi tekankan, aku boleh bagi syafaat kepada umat aku ni pun
selagi mana orang tu tak terlibat dengan syirik ya. Tapi kalau orang tu terlibat dengan syirik, Nabi Muhammad kata tak, aku tak bagi syafaat. Ni tuan-tuan, jangan ada langsung kepada kita ni, insya-Allah wal'iyadabillah, terlintas dalam pemikiran kita, terlintas dalam hati perut kita untuk syirik kepada Allah wal'iyadabillah. Antara perkara yang boleh bawa syirik apa dia? Apabila kita was-was timbul, betul sungguh ke Islam ni. Tambahlah ni duk cakap apa? Betul ke Islam ni boleh merintah ni. Tu benar tu. Kalau kita bercakap dalam ceramah, orang kata ni ceramah boleh lah, buka kita ilmu, orang tengok boleh tak kita kata betul ke Islam ni boleh merintah, betul ke apa ni. Belum saya dah bawa hadis yang dibawa oleh, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni. Hak tu tak ada malam ni, tak apa nak perhabis tak nombor 5 ni. Dan kita nak, ya Allah ya Tuhan aku ni susah, aku ni jahil, kita mengaku diri kita, aku ni banyak dosa, aku ni begitu gini. Tapi ya Allah ya Tuhan aku naklah syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi kata satu syarat dia beri syafaat kepada semua umat dia esok-esok ni, kecuali satu, selama mana orang tu tidak syirik kepada Allah. Jadi benda-benda yang boleh bawa kita syirik kepada Allah, kita kena elak. Antara apa yang syirik kepada Allah? Was-was kepada keagungan kebesaran Allah. Seperti mana yang duk bawa masuklah ni, yang orang duk sebut masalah liberal, masalah kefahaman itu, tuan-tuan duk masuk. Dan antara lain sekali yang paling bahaya sekali lah ni ialah dalam dunia hari ni, tuan-tuan, orang yang meletakkan kedudukan bahawa agama lain pun sama jugalah, nak baik juga. Yang meletakkan level agama lain sama dengan Islam, konon-konon nak toleran, konon-konon nak tasamuh. Ni ucapan-ucapan setengah-setengah orang dalam pemimpin-pemimpin, setengah ahli-ahli politik pun ada cakap dulu. Tu ada lagi pula yang mengatakan Nabi pun pernah mungkir janji. Ya Allah, ni lagu mana tuan-tuan? Kalau orang boleh berani cakap Nabi pun biasa tak tunai janji, hak kita huduh-huduh bodoh-bodoh serupa saya duk mengaji kat kampung ni pun terletak di mana sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah tu. Kalau Nabi tidak sidik, apa benda? Kita menafikan sifat Allah. Ni kata Nabi pun tak tunai janji. Tambah ada seorang tu pula, ni ada dalam orang buat video tu tuan-tuan boleh buka, berucap dalam parlimen bahawa Islam di Madinah dibangkitkan, dimajukan oleh puak-puak pelarian, puak-puak pendatang. Jadi Nabi dengan para sahabat pergi ke Madinah tu, bagi dia kira pendatang, punya jahil tentang Al-Quranul Karim dan jahil tentang sejarah. Mengatakan pendatang-pendatanglah yang bawa Islam pergi ke puak-puak pendatang. Ialah kalau pendatang kepada orang kita ni tak ada pelik-pelik, kita orang biasa. Tapi kepada Nabi, kita tahu yang bawa Islam ke Madinah, itu ialah baginda Rasulullah SAW. Tu yang duk mengatakan tala'al badru alaina mi saniyatil wada'. Semua penduduk Madinah yang terbit sambut Nabi, untuk semua berqasidah atau bernasyid tala'al badru alaina mi saniyatil wada'. Yang semua pakai doa hafal belakang. Nabi yang bawa apa? Nabi pelarian kan? Nabi pendatang kan? Berasa kata alim sangat dah. Tu pun ada orang ikut ya. La ilaha Allah, punya buta perut. Hak lagu ni punya pemikiran, hak lagu ni punya pembawaan dari sudut Islam pun jahil, sesungguh-sungguh jahil, pun ada ikut kan? Ni tuan-tuan, harap jenis-jenis lagu ni tak usah beri peluang bercakap di masjid ni lah. Jenis jahil. Kita mari masjid ni, kita nak mengaji, kita mari masjid ni, kita nak belajar. Tak belajar dengan hak puak-puak jenis juhala lagu ni. Ni minta maaf cakap lah. Kalau kasar kan tak kasar pun tuan-tuan, kira-kira pun lewat dah 20 minit saya ambil masa. Jadi setakat itu sajalah dulu dengan kesempatan yang ada. Allah ni nak buat lagu mana, macam duk kata tadilah, dulu kalau maulid Rasul ni kita dengan belagak lah, dengan kok ni selawat, kurang-kurang pun dekat 3 jam, memerlukan masa selawat lagi, masa apa lagi. Tapi dengan kedudukan norma baru ni tuan-tuan, yang kita tak salah siapa-siapa, tapi kita patuh, maknanya kita tak boleh lah dalam bahasa kata nak ceramah maulid. Orang kata boleh bersembang tazkirah, boleh lah. Tu pun saya buat cara bersembang tazkirah malam ni pun kira sejam pun.
Mula tadi dengan hak ni kira sejam juga dah. Jadi itu sajalah salah dan silap. Saya minta maaf banyak-banyak, kerana itu adalah kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Kebaikan kebenaran kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah untuk dapat kita memanfaatkannya bersama. Dan akhir sekali tuan-tuan, malam ni saya ada bawa kalender tahun baru lah, kalender 2021. Kalender ni tuan-tuan, sambil-sambil nak klik sekali lagi, tolong ambil lah seorang satu, bukan saya jual. Terpulang kepada keikhlasan tuan-tuan untuk sama-sama jariah kita dengan Ma'had Tarbiyah Haraki di Kampung Cagak Berah ni, dekat tak jauh dari sini. Jadi kita buat pengambilan pelajar baru tahun ni. Hak pelajar baru tahun ni nak masuk tu, ada benda-benda yang tak lengkap di asrama. Ialah budak anak kita pun mentang-mentang ngaji sekolah agama pun, takkan kita nak beri duduk tidur atas lantai dulu. Ialah lah ni tak cukup tilam, kita nak beli tilam, tak batas hak terkoyak nak ganti sambil nak beli hak baru. Katil hak yang dah rosak tu kita nak tukar baru. Almari, pakaian budak-budak pun kita nak tukar. Kalau tuan-tuan boleh nampak hak tu, seikhlas tuan-tuan lah. Tuan-tuan ambil kalender tu seikhlas tuan-tuan, tak kira. Dan ingat tuan-tuan tu sebagai jariah untuk keperluan ni tadi. Sekolah agama ni tuan-tuan pun faham lah. Kita tak ada satu peruntukan yang khusus yang besar daripada mana-mana pihak. Cuma ni duduk di atas jariah masyarakat ramai. Jadi hak itulah alhamdulillah. Tahun ni insya-Allah kita cuba ambil pelajar lagi, tambah lagi. Hasrat kita tu nak ambil lah sampai jumlah sekali dalam sampai tengah 200 orang pelajar. Tapi kemampuan kita dengan keadaan tadi tu mungkin tak mengizinkan. Jadi kita cubalah setakat mana yang termampu. Jadi sebahagian daripadanya benar-benar ni tadilah yang dibantu oleh masyarakat. Jadi tak apalah tuan-tuan, kok mana pun kita boleh kita buat banyak, kita buat sikit, kita tak boleh buat besar, kita buat cara kecil. Yang pentingnya kita jangan tinggal langsung pendidikan Islam. Tuan-tuan tahulah kok Cagak Berah ni, kalau kita duduk di Kuala Ketir ni, lepas pada masjid traffic light tu, kita masuk kiri, jalan nak pergi Parit Banyak, sampai ke Bukit Pak Kuning, kita masuk kanan, jumpa sekolah. Kita namakan Ma'had Tarbiyah Haraki An-Nur. Setakat ni lebih kurang dekat 100 orang pelajar lah ada lah ni. Dan kita pakai guru-guru lepasan Al-Azhar ada, lepasan Yunis Syam ni pun ada, dan juga ada lepasan daripada UiTM, ada lepasan daripada Universiti Melaya apa ada, semua campur sekali. Semua guru kita adalah guru berijazah. Selain daripada Al-Azhar dan sebagainya tu. Jadi tak tahulah kok tuan-tuan berasa berminat, ada anak yang nak masuk tingkatan 1, tak mau pergi sekolah lain, nak masuk tu dekat, nak pergi jauh kok kita perbelanjaan kita terhad tu. Saya mengalu-alukan lah, kena kontak pihak sekolah lah bila temu duga apa benda nak buat tu gini. Yuran kita ambil setakat ni, yuran bulanan termasuk makan minum dan asrama RM280 ya. Tu nak turun ke bawah tu sikit lagi tak lepas lagi dah. Sebab setakat ni pun kita belanja sekolah tu tadi, kita belanja tak kurang daripada, orang kata apa, head perbelanjaan utama sekali kita tak boleh kurang daripada 45,000 sebulan. Kalau bawah 45,000 tu kita tak boleh nak berilah kepada apa sagu hati kepada guru sikit. Guru ni pun bukan kata apa dah, pasal mereka duduk situ ya. Kalau kita tak sedia sagu hati yang agak mereka nak dapat perbelanjaan daripada mana? Tu pun alhamdulillah mudih kita sekupang pun tak ambil. Mudih sekolah saya ni sekupang pun tak ambil. Dia dapat daripada sumber hak lain, dari hak sekolah dia tak ambil langsung. Jadi itulah. Ni jadi tajuk hak lain pula dekat pukul 9 ni. Tak apalah. Tu nak cerita yang ada tu apa ni, kalender ni tak ada tahunan ni. Sat lagi lah sambil nak clear lepas Malaysia lagi sambil nak balik. Lagi anak saya ubuh itu, tuan-tuan ambil lah. Ikhlas tuan-tuan lah. Saya tak letak nak banyak ke banyak ni ke apa semua, pasal kita bukan jual. Hak ni kita sebagai tanda tanda apa, cendera hati lah kalender tu. Cuma beza aja dalam kalender tu tadi, yang tak syok pun dia tak ada cerita bila lawan kuda. Lawan kuda tak ada lah.
Tarikh semayang dengan cuti sekolah tu ada. Ni orang kata apa, Kuala Lumpur race day ke, Penang race day ke, tu tak ada. Tu wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.